Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya wad din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. وَمَن يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَلَا هَادِيَ لَهُ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وظهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat dirahmati sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam ini 7 Safar 1442 Hijriah bersamaan 23 September 2020, kita panjatkan setinggi puji dan syukur kepada Allah SWT. Pada malam ini kita sama-sama sekali lagi bertemu dalam majlis ilmu yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis baginda sebagai rawdatun min riyadil jannah, satu taman di taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan dikurniakan kepada kita dalam majlis ilmu ini rahmah dan barakah yang dibawa turun oleh para malaikat atas kita perintah Allah Subhanahu wa taala. Dikurniakan kepada kita sakinah, yakni ketenangan, dan dikurniakan kepada kita ganjaran pahala sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini mengikut takwim syamsi, peredaran bumi mengelilingi matahari selama 365 1/4 hari untuk setahun, maka hari ini 23 September dikenali sebagai equinox, di mana seluruh bumi akan melalui tempoh waktu siang dan malam yang sama, iaitu selama 12 jam. Dan bagi mereka yang berada di hemisfera utara, selepas ini mereka akan melalui musim luruh ataupun dalam bahasa Inggeris sebagai autumn,
seperti di negara-negara Eropah, di Jepun, Korea, China, di Amerika Utara. Mereka akan melalui musim luruh di mana siang semakin pendek dan malam semakin panjang, dan cuaca semakin sejuk dari sehari ke sehari. Manakala bagi mereka yang berada di hemisfera selatan, seperti di Afrika Selatan, di Argentina, Chile, di Australia dan New Zealand, selepas ini mereka akan melalui musim bunga, di mana siang semakin panjang, waktu siang semakin panjang dan waktu malam semakin pendek, dan suhu semakin panas dari sehari ke sehari. Maka tumbuh-tumbuhan akan mula berbunga, yang itulah yang dikatakan sebagai musim bunga ataupun spring. Adapun kita di Malaysia ini, keadaan tidak banyak berubah, cumanya waktu solat semakin lama semakin awal. Kalau maghrib semakin menuju ke arah jam 7 malam, dan kalau isyak semakin awal dari 8.30 malam. Itulah keadaannya di negara kita. Kenapa kita sebutkan gini? Perkara tentang masa, tentang iklim, perubahan iklim, perubahan musim, kerana Allah, masa ini disebut oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, di dalam satu surah yang khusus, yang surahnya tidak panjang, tidak seperti mana surah Al-Baqarah, surah Ali Imran yang panjangnya sampai beratus ayat. Surah Al-As ini, surah masa ini, akan kita bicarakan insya-Allah pada malam ini, bermula dengan pengenalannya, diikuti dengan hukum tajwid dan terjemahan harfiah serta tafsir dan ulasan, sampailah kepada pedoman dan hukum hakam insya-Allah. Kerana kita menyedari bahawa masa sangat mencemburui kita, hari berlalu tanpa kita sedari. Kita semakin menghampiri penghujung tahun 2020, tahun yang penuh dengan pelbagai warna, tahun yang menyaksikan manusia berhadapan dengan suatu wabak yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis baginda berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman, di mana Nabi SAW pernah menyatakan dalam hadis baginda bahawa akan timbul satu wabak penyakit, pada akhir zaman akan timbul satu wabak penyakit yang tidak ada penawarnya. Apakah COVID-19 merupakan wabak itu? Wallahu a'lam. Tetapi apa yang kita lihat sampai kali ini, tiada penawar kepada wabak berbahaya COVID-19 ini. Maka apa yang kita perlu lakukan ialah menjaga keselamatan dan kesihatan diri kita dari semasa ke semasa. Baik tuan-tuan dan puan, kita teruskan dengan pengajian kitab At-Tafsirul Munir juzuk 30 yang disusun dikarang oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili Ad-Dimashqi, Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili Ad-Dimashqi As-Suri rahimahullah ta'ala. Sebenarnya saya sebut tadi, kita mula dengan kita pada malam ni akan mula membincangkan isi dengan surah Al-As, ataupun orang dulu sebut surah Wal-As, sama je pada muka surat 395. Surah ini adalah surah Makkiyah yang mengandungi 3 ayat, Jadi sebenarnya kita sebut dalam kuliah-kuliah yang lepas, surah Makkiyah ialah surah-surah Makkiyah ialah surah yang diturunkan sebelum peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Al-Madinatul Munawwarah.
dan mengandungi 3 ayat. 3 ayat saja. Surah ni sangat ringkas, sangat pendek, 3 ayat saja. Nama surah ini dinamakan surah Al-Asr kerana Allah SWT bersumpah dengannya pada permulaan surah ini. Firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr. Surah Azim mafhumnya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Ayat 1 dan 2 surah Al-Asr. Al-Asr bererti masa kerana ia merangkumi pelbagai variasi suasana atau keadaan seperti suka duka, sihat dan sakit, kaya atau senang, miskin atau susah, bahkan mulia atau hina. Sebab itulah Nabi SAW bersabda menerangkan kehendak surah ini dalam hadis yang masyhur, iqtanim khamsan qabla khamsin, rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Apa dia tuan-tuan? Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tua. Wasihhata qabla saqamik, masa sihatmu sebelum masa sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik, masa kayamu sebelum masa miskinmu. Wa faragha qabla syughlik, masa lapangmu sebelum masa sibukmu. Wa hayataka qabla mautik, dan masa hidupmu sebelum masa matimu. Jadi surah ini menyebut kehendaknya seperti mana yang disebut oleh hadis Nabi SAW tadi, kerana masa itu banyak ruang lingkupnya. Masa boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian seperti tahun, bulan, hari, jam, minit dan saat. Yang besarnya tahun. Setahun ada 12 bulan. 12 bulan ada 30 hari, yang lebih kurang 29, 30, 31, 28. Jam, satu hari ada 24 jam. Satu jam ada 60 minit, dan satu minit ada 60 saat. Ini bayangkan tuan-tuan, kita pada hari ini 23 September 2020, berapa bulan telah kita lalui, berapa hari kita telah lalui, berapa jam kita telah lalui, berapa minit kita telah lalui, dan berapa saat kita telah lalui. Tuan-tuan kira lah. Kalau saat dah tentulah berjuta-juta saat. Lamanya dari 1 Januari sampailah ke malam ini. Kaitan surah dengan surah sebelumnya, dalam surah At-Takatsur telah dijelaskan bahawa perbuatan asyik mengejar dunia dan hidup mati kerananya semata-mata adalah sangat tercela. Di dalam surah ini pula Allah SWT menerangkan bahawa apa yang sepatutnya menjadi matlamat yang perlu dititik beratkan oleh manusia ialah beriman dan beramal soleh. Kerana ini akan membawa kebaikan kepada diri sendiri. Tuan-tuan, dalam ayat lepas, ayat dalam surah At-Takatsur, Allah SWT menyatakan, menyebut tentang persoalan hidup dan mati, persoalan orang yang leka membuang masanya untuk dunia, sedangkan dunia itu tidak kekal untuk dirinya. Berpuluh-puluh tahun mengejar dunia, tak dapat, akhirat terabai. Begitulah maksud dalam surah At-Takatsur itu. Maka dalam surah Asr Allah Ta'ala menerangkan golongan yang tidak berada dalam kerugian, iaitu ilal ladzina amanu wa amilus solihat, mereka yang beriman dan beramal soleh. Kalau orang beramal soleh ni, dia tidak mensisiakan waktu dia mencari sesuatu yang sia-sia. Dia menghabiskan waktunya untuk membuat sesuatu yang berfaedah untuk dirinya, yang boleh mengumpul bekalan amalnya. Itulah dia, orang beriman dan beramal soleh. Kemudian, manakala budaya nasihat menasihati antara satu sama lain agar melakukan kebaikan dan menahan diri dari melakukan perkara-perkara terlarang atau maksiat. Jadi watawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bila kita berpesan-pesan dengan kebenaran, kita menyampaikan kebenaran itu sebaiknya disampaikan dengan penuh kesabaran. Jangan bila orang mengelak, kita
kita terus buang, kita terus pinggirkan, maka habislah dia. Ya, semakin jahil lah orang yang dah sedia jahil kerana dibiarkan. Jadi kita ubah pendekatan tu. Kita ubah pendekatan tu. Nasihati dengan hikmah. Maknanya dengan lemah lembut dan kata-kata yang baik, dengan nasihat-nasihat yang berguna, maka mudahlah kita nak memberi nasihat kepada orang-orang muda. Orang-orang muda seperti ini ya. Kalau kita keras kepada wa in kunta faddan ghalidhan wa in kunta faddan ghalidhan la faddu min hawlik, surah azim. Kalau kamu berlaku keras, garang, mereka akan lari daripada kamu. Jadi kita sebagai Muslim mesti faham benda ni. Itu dia. Baik. Faedahnya akan dinikmati oleh masyarakat. Kerana pendek kata, selepas Allah SWT menyatakan Alhaakumut takatsur, surah Azim, megah ini menunjukkan kelebihan yang melalaikan kamu, surah At-Takatsur ayat 1. Dan mengancam berkali-kali dengan firman-Nya, mafhumnya. Allah syaitan rajim, la takhaf wa la tahzan, jangan takut, jangan begitu kalau kamu akan mengetahui. Tu kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, surah Azim. Maka Allah Ta'ala menerangkan pula keadaan orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Jadi ada orang kafir kita tahulah, orang mukmin pun berpecah kepada golongan-golongan tertentu. Dan banyaknya mereka ni mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kandungan surah Makkiyah yang ringkas ini menjelaskan prinsip-prinsip utama Islam dan melakarkan satu perlembagaan hidup bagi masyarakat manusia amnya. Allah SWT bersumpah dengan Al-Asr yang bererti masa ataupun detik zaman yang mengandungi segala jenis keajaiban dan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ia menunjukkan hikmah atau kebijaksanaannya yang agung. Allah SWT bersumpah bahawa manusia memang rugi kecuali orang-orang yang memiliki 4 ciri seperti beriman dan beramal soleh, saling nasihat menasihati antara satu sama lain, dan menurut kebenaran, dan bersikap sabar terhadap serta cekal melayari kehidupan. Itu tuan-tuan, antara intipati surah ni menyatakan bahawa manusia jangan membuang masa. Itu yang pertama. Yang keduanya, Allah SWT menyatakan manusia ini akan sentiasa rugi. Akan sentiasa rugi, melainkan mereka yang beramal soleh, mereka yang beriman, beramal soleh, mereka yang yang bersikap sabar, cekal melayari kehidupan. Jadi itu dia sedikit kandungan surah ini secara ringkas. Baik, kelebihan surah, para perawi menyebut bahawa Sayyidina Amr bin Al-As menemui Musailamah Al-Kadzab. Peristiwa ini berlaku selepas baginda SAW diutus menjadi Rasul dan sebelum beliau memeluk Islam. Ini cerita dia. Musailamah bertanya kepada Amr, apa yang diumumkan kepada sahabatmu Muhammad setakat masa ini? Jawab Amr, sesungguhnya telah turun kepadanya suatu surah ringkas yang penuh bermakna. Tanya Musailamah Al-Kadzab, apakah dia? Amr menjawab, ini firman Allah, mafhumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling berpesan agar menurut kebenaran dan berpesan dan bersabar menghadapi halangan. Jadi bila begitu pesan Allah SWT, kita memahami bahawa Islam pertama menitik beratkan masa. Masa ini tak boleh dijual beli.
Itu yang pertama. Yang keduanya, ya, manusia yang beriman beramal soleh inilah yang akan akan dikurniakan Allah SWT ganjaran pahala. Yang dengan ganjaran pahala ini manusia ini tidak akan jadi orang yang tidak akan jadi orang yang rugi, kerana sifat mereka yang beriman dan beramal soleh. Lantas Muslimah pun berfikir sejak guna yang bilang, sungguhnya telah diwahyukan kepadaku surah seperti itu. Amru berkata padanya, apakah dia? Lalu Muslimah Al-Kadzab menjawab, Ya wibr wa innama anta adnan wa sadr wasairuka hatta taqnaqar. Surah Al-Azim. Mafhumnya, wahai bintang ubar, milikmu hanya tentang telinga dan dada yang lebar, yang lainnya penuh bintat dan cabar. Kemudian Nabi SAW tanya pada Amru, apa pendapat kamu wahai Amru? Kata Amru, demi Allah aku maklum bahawa dia tahu kamu berdusta. Imam Tabari meriwayatkan riwayat daripada Sayyidina Ubaidillah bin Hafs, katanya apabila terdapat dua orang sahabat Rasulullah SAW bertemu, mereka tidak akan berpisah, melainkan salah seorang akan membaca surah Al-Asr sampai ke habis kepada sanubarinya. Kemudian dihantar semula memberi salam atau satu salam yang lain. Hadis riwayat Al-Bahaqi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jelas di situ. Dan surah ini biasanya kita baca pada akhir-akhir majlis. Pada akhir-akhir majlis kita baca doa ni. Habis majlis sebelum tutup majlis kita dengan tasbih Al-Kafarah dan suratul Asr. Di situ kita dengar surah Asr itu diperdengarkan bacaannya. Wallahu alam. Baik. Mari kita teruskan dengan hukum tajwid, hukum hakam tajwid dan terjemahan harfiah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Al asr, alif lam qamariyah, alif lam mati, alif lam sukun. Jadi kalau kita wakaf jadi rabi tu, wal asr. Kalau kita sambung, wal asri, wal asri inna. Jadi ra baris bawah itu dibaca nipis, kali ini tarqiq. Ayat yang kedua, innal insana lafi khusr. Inna wajibul gunnah. Nun tasydid atau nun sabdu dibaca dengung dua harakat. Al insana, alif lam sukun, alif lam qamariyah. Al insana, nun mati jumpa dengan sin, hukumnya ikhfa haqiqi. Insana, sana sila bertasa matabi'i, ada pada bacaan walaupun tiada pada tulisan. Lafi, fi faya bawa fi, faya bawa fi ma'asli. Khus, di situ kalau kita wakaf itulah bunyi dia, khus. Kalau kita bersambung, lafi khusrin illa. Jadi huruf baris dua, huruf bawah rin itu tanwin. Pertamanya dibaca nipis kerana baris bawah, tarqiq, dan huruf itu tanwin pada huruf itu bertemu dengan hamzah, hukum dia izhar halqi. Khusrin illa, gitu bunyi. Ayat kedua. Ayat ketiga, illa alladhina, alladhina, alif lam syamsiyah, alladhina, ladhi bawah dhi, mat asli, amanu, hamzah alif di atas a, mat badal. Dibaca panjang kadar dua harakat. Kenapa dipanggil badal? Kerana asalnya dia alif mat itu adalah ganti. Asalnya amanu. Jadi amanu dibaca panjang dua harakat.
nun waw dapat nu mad asli. Wa amilus salihat, as-salihat alif lam sabdu, ya. Alif lam sabdu, alif tasydid, alif lam syamsiyah, alif letter mad tabi'i, ya. Baca panjang, tapi tiada pada tulisan. Lihati, alif di atas pun sukun juga, mad tabi'i. Kemudian watawasaw, waw di tawa mad asli. Bil haqqi, ya, al haqqi alif lam qamariyah, alif lam sukun mati, watawasaw bil haqqi watawasaw, wa di tawa ma asli, sama macam watawasaw yang pertama tu, watawasaw bil haqq. Ini kalau kita wakafkan di situ, bunyinya itu ialah qalqalah asyaddu kubra, kerana huruf qaf itu huruf qalqalah dan ia ada sabdu, maka kita baca bil haqq, gitu. Kalau kita sambung watawasaw bil haqqi watawasaw, wa tawa ma asli saw bis sabr, alif lam tasydid, alif lam syamsiyah, as-sabr, kalau kita berhenti itu bunyi dia, kita wakaf itu bunyi bis sabr, ba itu dilantunkan bunyinya, lemah saja, itu qalqalah surah bis sabr. Kalau kita sambung bis sabri, dengan surah dengan bismillah di pada surah berikutnya, jadi orang baris berdua itu dibaca di pace, iaitu tarqiq, wallahu alam. Jadi kita pergi kepada terjemahan harfiah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa demi, waw di situ bukan waw dan, bukan wawul ataf, tapi ia wawul qasam, iaitu waw sumpah, demi. Al-as masih. Ayat kedua, inna sesungguhnya, al-insana manusia itu, lafi sungguh dalam, la itu lamut taukid, lam penegasan, lamut taukid, la itu la sungguh, fi dalam khusr kerugian, kerugian. Khusira yakhsuru khusran, khusrin, lafi khusrin, dalam kerugian. Ayat yang ketiga, illa kecuali alladzina, orang-orang amanu, yang beriman, wa dan amilu beramal, as-salihati beramal salih, as-salihat amalan, perkara-perkara salih, as-salihat, as-salih, as-salihat, wa amilu as-salihat bermakna wa amilu al-a'mal as-salihat. Itu maksud dia, jadi tak perlu diulang perkataan amal tu, tak dikeluarkan ataupun tiada asalnya, ni tiada dalam ayat ni, tak ada, tapi takdirnya ada, tapi tak ada, dalam ayat ni tak dia dimasukkan, atau Allah Ta'ala tidak memasukkan perkataan a'mal as-salihat, takdirnya ada, as-salihat, perkara-perkara salih, wa dan tawasaw berpesan-pesan, bil haqqi dengan kebenaran, berpesan-pesan, wa tawasaw ini maknanya saling berpesan-pesan, maknanya ada dua pihak, saya dan anda dan saya, itulah kita saling berpesan-pesan, anda berpesan kepada saya, anda pesan kepada saya pesan kepada anda. Ini dikatakan wa tawasaw, berpesan-pesan dengan kebenaran, wa tawasaw dan berpesan-pesan bis sabr dengan kebenaran, dengan kesabaran, as-sabru kesabaran, al-haqq kebenaran. Jadi itu dia,
manusia yang tidak berada dalam kerugian. 3 golongan: orang beriman, orang beramal soleh, orang yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan kesabaran. Wallahu a'lam. Jadi baik, kita teruskan kepada tafsir dan ulasan, di mana dia buat tajuk misi hidup manusia atau keadaan orang mukmin dan orang kafir. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya surah Al-Azim. Mafhumnya, demi masa, ayat pertama demi masa, ayat kedua semuanya manusia dalam kerugian, ayat yang ketiga jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling berpesan agar menurut kebenaran dan berpesan agar bersabar, ini menghadapi khalangan. Tafsir dan ulasan. Firman Allah SWT mafhumnya demi masa. Sesungguhnya surah Al-Azim, firman Allah SWT mafhumnya bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr. Surah Al-Azim mafhum demi masa, semuanya manusia berada dalam kerugian. Ayat 1-2 surah Al-Asr. Allah SWT bersumpah dengan Al-Asr yang bermaksud masa, detik zaman yang dilalui oleh manusia. Masa mengandungi pelbagai pengajaran, keadaan malam siang yang silih berganti, suasana gelap dan cerah, dan yang bertukar ganti, peristiwa, keadaan dan kepentingan-kepentingan lain di dunia sentiasa berubah. Ini dia, Jadi masa itu sentiasa berubah. Dalam berlalunya masa, keadaan sentiasa berubah. Macam kita sebut tadi mula, musim sekarang, sebelum ni musim panas, akan musim luruh, nanti ni musim sejuk, balik musim bunga. Benda tu berubah, berkitar. 2020 akan berakhir pada musim sejuk bulan 12 nanti, masuk 2021, dan sentiasa berubah keadaan. Tahun 80-an, 90-an, 2000-an, 2010-an, 2020-an, yang muda menjadi tua, yang kanak-kanak menjadi remaja, yang remaja menjadi dewasa. Lalu masa menunjukkan perubahan-perubahan pada kita semua. Ini menunjukkan adanya pencipta yang Maha Esa dan memiliki kuasa yang tidak terbatas. Itulah tanda kekuasaan Allah SWT yang tak terbatas. Allah boleh merubah keadaan manusia dengan melalui masa, tetapi Allah Ta'ala masih tetap wajibul wujud. Zat, Allah Ta'ala itu dengan zat dan sifatnya yang tetap. Allah Ta'ala itu sedia ada, tidak berakhir. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Allah Ta'ala bersumpah dengan masa dan menegaskan bahawa orang yang hanya memberi penumpuan pada kerja-kerja dunia dan menyimpang daripada kebenaran dalam urusan perniagaan serta kehidupan mereka berada dalam kerugian. Menegaskan bahawa orang-orang yang hanya memberi penumpuan kepada kerja-kerja dunia dan menyimpang daripada kebenaran dalam urusan perniagaan serta kehidupan mereka berada dalam kerugian, kebinasaan dan gejala hakisan. Allah Ta'ala bersumpah dengan masa bahawa manusia ini sesungguhnya manusia yang hanya semata-mata mengejar dunia, memburu dunia, menumpukan pada dunia, mereka ini akan rugi. Kita tengok, kita sendiri pun kita dah tahu. So itulah adanya lagu andai boleh diundurkan masa. Andai kita boleh balik ke masa muda kita, tentunya kita akan berbuat sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita pernah buat dahulu. Saya fikir tuan-tuan, dalam fikiran tuan-tuan pun berada perasaan begitu. Kalaulah boleh kembali ke alam persekolahan,
nescaya kita akan belajar lebih bersungguh-sungguh untuk memburu lebih kejayaan. Tapi oleh kerana kita tidak melihat kepada alam akhirat yang akan kekal abadi nanti sebagai tempat tinggal kita yang selama-lamanya, kita hanya melihat kepada dunia yang sementara, maka kita akhirnya berada dalam kerugian. Melainkan orang yang dikecualikan oleh Allah sebenarnya dia akan disebutkan nanti. Apabila Allah SWT bersumpah dengan masa, maka ini membuktikan kemuliaan dan kepentingan masa pada manusia. Lantaran itu Rasulullah SAW bersabda menerusi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la tasubbud dahr fa inna Allah huwad dahr. Atau kamu qala sallallahu alaihi wasallam, mafhum, janganlah kamu mencela masa, kerana Allah Taala itu sinonim dirinya dengan masa. Maknanya Nabi itu sangat dalam. Jangan mencela masa, jangan kita menyalahkan masa. Masa tak salah, yang salah kita kerana tidak memanfaatkan sepenuhnya masa yang diberi pada kita. Sebab itulah Nabi SAW bersabda dalam hadis yang masyhur tersebut awal-awal tadi, rebutlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Jangan tunggu-tunggu. Ni nak tunggu pencen dulu, baru nak pergi beramal. Apa tunggu? Adakah kita kau yakin masa kami berlari kita? Belum tahu lagi. Jadi jangan salahkan masa, kerana Allah Ta'ala itu sinonim dengan masa. Imam Ar-Razi pula menjelaskan bahawa ayat ini sebagai peringatan pada manusia bahawa mereka berada dalam kerugian dan kekecewaan. Itu dia. Ayat yang kedua itu, kata Imam Ar-Razi, adalah ulama tafsir yang terkenal ini, adalah peringatan kepada manusia. Memperingat manusia, ingat, jangan sia-siakan masa. Kalau kamu sia-siakan masa, kamu akan rugi. Baik, wallahu alam. Ada ulama yang berpendapat maksud al-asr ialah solat asar atau waktu solat asar dengan tujuan untuk memuliakan masa itu atau disebabkan kemuliaan dan kelebihan yang terdapat dalam masa itu. Oleh kerana itulah kebanyakan ulama mentafsirkan solat asar sebagai solatul wusta, berdasarkan kepada ayat yang kita baca, ayat dalam surah Al-Baqarah. Auzubillahi hafizu 'ala salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jadi solatul wusta ini ada ulama mentafsirkan ia adalah sembahyang asar. Kenapa? Kerana sembahyang asar itu berada di penghujung hari, di pertengahan hari. Kalau kita kira daripada subuh, duduk tengah-tengah dia. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, duduk tengah-tengah. Kalau mengikut hari dalam hijriyah, solat asar tu akhir sekali, nombor 5. Maghrib yang pertama, isyak kedua, subuh ketiga, zuhur keempat, asar kelima. Itu. Ia juga menggambarkan tentang sisa umur dunia adalah singkat, ibarat tempoh masa di antara waktu asar dengan waktu maghrib. Lantaran itu manusia perlu bekerja keras dengan melakukan kegiatan yang tidak membawa apa-apa kerugian kerana masa terlalu singkat dan manusia tidak mungkin mendapat semula masa yang telah berlalu. Begitulah. Masa yang telah berlalu memang kita tak kena pergi. Jadi setiap masa kita kena manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau rehat, rehatlah betul. Kalau kerja, kerjalah betul. Kalau beribadahlah betul. Jangan sambil lewa. Kata masa itu tidak akan berulang. Masa muda hanya sekali sahaja. Masa remaja hanya sekali sahaja. Masa dewasa hanya sekali sahaja. Masa tua hanya sekali sahaja. Dan hidup di dunia ini pun hanya sekali sahaja. Maksud perkataan al-insan dalam ayat ini ialah jenis manusia, dan huruf lam pastinya lamul jins.
Ada yang berpendapat huruf lam yang terdapat pada perkataan al-insan merujuk kepada golongan tertentu. Sebenarnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang menyandarkan al-insan pada satu kumpulan daripada masyarakat musyrikin seperti Al-Walid ibn al-Mughirah, Al-As bin Wa'il, Al-Aswad bin Abdul Muttalib. Sementara Abu Hayyan berkata perkataan al-As dan al-insan merupakan kata nama ismul jins yang menunjukkan pada jenis yang berbentuk umum. Kerana itu ia menerima pengecualian. Ya. Ini pendapat ulama-ulama tafsir dari para sahabat dan golongan-golongan selepasnya. Kenapa digunakan perkataan al-insan, al-as ada alif lam, al-insan ada alif lam, iaitu menunjukkan ma'rifah, ismul ma'rifah. Kenapa digunakan? Kenapa tak guna wa asrib tak, ataupun inna insana, diguna ada alif lam, kerana ada ditujukan kepada al-as dan al-insan, dituju kepada golongan-golongan yang tertentu. Dan mungkin juga kerana nantinya ayat selepasnya akan ada pengecualian al-istisna, maka digunakan alif lam al-ma'rifah. Ini adalah berkaitan dengan bahasa. Kemudian Allah SWT mengecualikan beberapa kategori manusia daripada mendapat kerugian. Mereka adalah illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, surah Azim. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta berpesan agar menurut kebenaran dan berpesan agar sabar, ini menghadapi halangan. Ya, ayat 3 surah As. Sesungguhnya manusia sentiasa dalam kerugian, kehilangan, hakisan dan kebinasaan, melainkan orang-orang yang menghimpunkan dalam dirinya dua ciri, iaitu beriman dengan Allah dan melakukan amal soleh. Mereka adalah orang-orang yang beruntung dan tidak rugi kerana mereka berbuat untuk akhirat. Kesibukan mengurus urusan keduniaan tidak melalaikan mereka daripada menunaikan tanggungjawab akhirat. Hati nurani mereka penuh keimanan, manakala panca indera mereka membuktikannya dengan amalan. Jadi orang beriman soleh dia sibuk macam mana pun tidak lupa pada ibadah. Itu dia tuan. Tapi berapa ramaikah manusia yang begitu? Sebab itulah Allah Ta'ala menggunakan perkataan la fi khus, dalam kerugian, benar-benar dalam kerugian manusia ini. Manusia yang tertentu, sama dia tertentu, ataupun manusia secara keseluruhannya. Kenapa? Kerana kita melihat dalam kitab Tibyan fi Ulumul Quran karangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah ta'ala, bahawa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah dalam Quran itu berbentuk umum sebenarnya kepada semua orang, bukan kepada golongan-golongan yang jadi sebab turunnya sesuatu ayat Al-Quran itu. Baik, begitu juga terkecuali orang-orang yang sentiasa memberi nasihat kepada orang lain dengan perkara yang pasti yang tidak dapat dinafikan yang lagi, iaitu beriman kepada Allah dan mengesahkannya, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Itu dia, itu yang golongan ketiga. Mereka sentiasa berpesan-pesan atau memberi nasihat yang benar, yakni mengajak manusia ke arah jalan Allah SWT, meninggalkan perkara-perkara yang menjauhkan diri dari ketaatan pada Allah SWT. Sesungguhnya kebenaran berlawanan dengan kepalsuan. Kebenaran adalah merangkumi semua kebaikan dan segala perkara baik yang wajib dilakukan oleh seseorang. Kebaikan itu boleh juga ditarifkan sebagai patuh dan taat kepada Allah dan menjauhi perkara-perkara haram. Jadi bil haq, maksud bil haq itu jelas disebut oleh pengarang kitab ini. Bila sebut kebenaran bil haq itu perkara yang benar, perkara yang perkara kebenaran, perkara al-haq, perkara al-haq, perkara kebenaran. Nabi SAW bersabda, "Qulil haqqa walau kana murra." Katakanlah yang benar walaupun ianya pahit. Maksudnya ianya sukar diterima. Benda yang betul lah, benda yang benar. Orang yang berpesan, bernasihat, memberi nasihat yang benar, inilah mereka yang tidak rugi.
Imam Al-Zamakhsyari berkata kebenaran bermaksud semua kebaikan seperti mentauhidkan Allah dan mentaatinya, mengikut kitab Rasul serta bersifat zuhud terhadap dunia dan suka kepada akhirat. Itu maksud kebaikan. Bil haq itulah maksud dia. Ya, seperti mana maksud Imam Zamakhsyari, ajak manusia mentauhidkan Allah, beriman dengan rukun-rukun iman, ya, kemudian mengamalkan kehidupan yang sederhana, mencintai akhirat. Jadi ini adalah kebenaran yang disebut, ya, seperti mana pendapat Imam Az-Zamakhsyari rahimahullah ta'ala. Seterusnya, orang-orang yang sentiasa memberi nasihat kepada orang lain agar bersabar di atas kewajipan-kewajipan yang ditentukan oleh Allah dan menjauhi maksiat serta bersabar di atas ketentuan ini takdir Allah serta malapetaka yang menimpa. Ya, jadi kesabaran, ya, orang yang berpesan dengan kesabaran maknanya sentiasa menyabarkan manusia, ya, sentiasa memberi nasihat-nasihat yang baik, ya, memberi motivasi, menyabarkan, ya, memberi kata-kata dorongan. Apabila seorang itu tertimpa musibah, kita menyabarkannya. Itu adalah watawassaw bis-sabr. Segala kesabaran itu termasuk ketabahan dalam melakukan ketaatan, menjauhi kemungkaran, menanggung musibah dan ketentuan-ketentuan Allah. Di samping sabar menghadapi kerenah orang yang diajak melakukan amal ma'ruf atau dilarang dari melakukan kemungkaran. Ini dia, antara yang dikatakan sebagai watawassaw bis sabr, sabar dalam memberi nasihat kepada manusia di hadapan itu. Sabar, kadang-kadang nasihat kita itu tak diterima dengan baik, seperti mana yang dihadapi oleh golongan tabligh. Mereka ni sabar dalam berdakwah, mereka ni boleh dimasukkan dalam golongan watawassaw bis sabr. Tak pernah mereka mengeluh, tak pernah mereka melenting, tak pernah mereka merintih bila berhadapan dengan dugaan-dugaan di hadapan, ya. Sampai hari ini pun mereka, ya, sabar menghadapi dugaan yang ada. Mereka pernah dituduh menyebarkan wabak penyakit, tetapi mereka sabar, tidak pernah melenting, tak pernah marah-marah. Malah mereka merespon kepada seruan kerajaan untuk bersama-sama, ya, mencegah wabak COVID-19 ini daripada terus merebak. Wallahu alam. Maka akhir sekali ialah pedoman hidup dan hukum makam. Ya, surah ini memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut. Walaupun manusia mungkin beruntung dari segi mengumpul harta dan kekayaan, namun sebenarnya mereka berada dalam kerugian sekiranya mereka tidak melakukan sesuatu amalan yang baik untuk kehidupan akhirat. Inilah pengajaran pertama surah Al-Asr. Kalau kita habis masa dengan dunia, nantinya kita akan rasa rugi kerana tidak berbuat sesuatu untuk kehidupan akhirat. Yang kedua, Allah SWT bersumpah untuk menegaskan kehidupan di atas pada bila-bila masa atau waktu. Allah SWT bersumpah dengan masa. Justru ia menegaskan tentang pertukaran dan perubahan suatu keadaan. Dalam peredaran masa terdapat dalil tentang wujudnya pencipta yang Maha Esa, juga wujud bukti keesaan, kesempurnaan kekuasaan Allah dan kebijaksanaannya semakin ketara dari semasa ke semasa. Jadi itulah yang berlaku, tuan-tuan. Itulah kuasa Allah Ta'ala tentang masa. Berlaku perubahan macam-macam lah. Antara perubahan yang ditakuti oleh cendekiawan saintis dunia pada hari ini ialah perubahan iklim dan cuaca dunia, yang mana kata mereka perubahan-perubahan ini akan menyebabkan kesan yang negatif kepada kehidupan sebilangan manusia di atas muka bumi ini. Tapi itulah dia bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhubung dengan kedudukan bersumpah dengan masa, para ulama fiqh mengemukakan berbagai pendapat. Imam Malik berpendapat siapa yang bersumpah tidak akan bercakap dengan seseorang dalam tempoh masa as, ia bermaksud setahun,
kerana setahun adalah tempoh masa yang paling lama menurut pendapat ulama, dengan tujuan untuk menguatkan lagi makna sumpah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berpendapat tempoh sumpah yang dikira hanyalah suatu jam sahaja, melainkan jika ada niat yang lain dalam dirinya atau ia mentafsirkannya dengan kemungkinan yang ada, iaitu dengan berdasarkan pada tempoh yang paling singkat terhadap maksud atau masa sumpah tersebut. Wallahu a'lam. Ini pendapat ulama fiqh tentang masa itu. Berapa lama? Ada perbezaan, ada pendapat yang berlainan. Wallahu a'lam. Yang ketiga, Allah SWT memutuskan hukumannya dengan janji yang amat buruk. Justru Allah menjanjikan kerugian pada semua manusia, melainkan mereka yang dikurniakan 4 perkara dan yang bersifat dengan 4 sifat, iaitu iman, amal soleh, memberi nasihat dengan kebenaran serta memberi nasihat, dan bersifat dengan sifat kesabaran. Nyata tersebut menunjukkan bahawa kejayaan terselamat dari kerugian di atas ada amat berkait rapat dengan sifat-sifat keimanan. Sementara iman pula mempunyai 6 ciri, iaitu beriman kepada Allah, para malaikat, kitab, para rasul, hari akhirat, qadar, ini ketentuan baik dan buruk yang datang dari Allah SWT. Manakala amal soleh pula ialah melaksanakan perkara-perkara wajib, menjauhi perkara-perkara maksiat, dan melakukan kebaikan. Memberi nasihat agar menurut kebenaran adalah memberi bimbingan kepada orang lain dengan perkara-perkara yang pasti dan menggesa mereka supaya mentauhidkan Allah dan beramal dengan ajaran Al-Quran, berdakwah pada agama Allah, memberi nasihat, menyuruh mereka orang lain supaya melakukan perkara-perkara yang baik, melarang mereka daripada melakukan perkara-perkara mungkar, di samping mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Ni tuan-tuan, ini adalah maksud watawasau bil haqq. Maksud illadzina amanu wa amilus solihat. Iman itu ialah macam yang kita sebut tadi, rukun-rukun iman. Wa amilus solihat ialah melakukan rukun-rukun Islam yang 5 itu. Waktu watawasau bil haqq ialah memberi bimbingan kepada orang lain, mengajak orang lain kepada kebaikan, mengajak orang lain meninggalkan kemungkaran. Begitu. Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepada saya kelemahan saya. Manakala maksud saya memberi nasihat supaya bersabar agar sebahagian umat manusia menasihati sebahagian yang lain supaya mentaati Allah, bersabar dan tidak melakukan maksiat. Itu dia. Maksud bersabar atau sabir ini nasihat dengan penuh kesabaran. Maksudnya tidaklah memberi nasihat yang kasar, memberi nasihat dengan sabar, dan perkata-perkata yang baik, tidak bertindak balas apabila menerima kejian, cacian dari orang yang tak menerima nasihat. Macam itulah. Dalam masa yang sama mereka naklah redha dengan qada dan qadar agar dalam menghadapi suatu musibah dan ujian. Itu maksudnya. Maknanya apabila seseorang itu ditimpa musibah, kita menyabarkannya dengan memberi nasihat yang baik, mengajaknya bersabar, tertabah menghadapi musibah dan ujian ni. Itulah yang dikatakan watawasau bis sabr. Wallahu a'lam. Dan yang akhir sekali, yang keempat, Imam Ar-Razi berkata, ayat ini menunjukkan bahawa ini kewajipan menegakkan kebenaran adalah sesuatu yang amat berat. Cabaran dan tribulasi adalah lumrah bagi para pejuang kebenaran. Itu dia. Jadi ayat watawasau bil haqq watawasau bis sabr ni, kata Imam Ar-Razi, ialah suatu satu isyarat bahawa menegakkan kebenaran itu sesuatu yang berat, yang seharusnya dihalalui dengan sabar, bagi semua pejuang-pejuang kebenaran, bagi semua pendakwah. Kalau setakat mengajar masjid tak berapa kerat yang datang tu sayangkan, itu adalah lumrah. Kita kena sabar. Kalau yang di masjid tu tinggal 5 bulan siap je, sabarlah, tak apa. Itu adalah lumrah
dakwah. Kita jangan rasa kalah, jangan rasa sedih, dan kita kena sabar dan tabah. Itu dia. Oleh itu, mereka perlu mengiringi dengan arahan supaya saling memberi nasihat antara satu sama lain. Jadi maknanya sama kita yang mengajak ke arah kebaikan pun perlu saling nasihati supaya jangan ada di kalangan kita ini yang terbabas dari landasan, yang ada di antara kita ni yang penyimpang dari perjuangan. Itu maksudnya, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Jadi habislah kita membincangkan surah Al-Asr, dari pengenalan pada terjemah hukum makam tajwid, terjemahan harfiah, tafsir ulasan, dan akhir sekali pedoman dan hukum hakam. InsyaAllah pada bulan kita akan datang kita akan sambung dengan surah yang berikutnya, iaitu surah Al-Humazah. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam kuliah yang akan datang. Dan pada tuan-tuan dan perempuan, jangan lupa subscribe channel Muhammad Azmi 10 dan tekan lonceng untuk mendapat maklumat-maklumat dari channel kita ini, insyaAllah. Dan sebelum berakhir, saya pesan pada tuan-tuan dan diri saya terutamanya, kita jaga kita, ikut patuhlah SOP, dan sentiasa mengamalkan kebersihan diri agar diri kita sentiasa sihat dan terpelihara dari dijangkiti wabak COVID-19 ini, insyaAllah. Wallahu rasu'ala, barakallahu fikum, aku luka laza tafa'azim li walakum, bila ada yang taufiqat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai akhir sekali, saya mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam kuliah ini akan ada manfaat untuk kita bersama. Boleh kita kira pada lebih baik bagi kita rahmati berhati dan Allah SWT, dan kita bagi kita bersama mesti kita akan bagi dulu sampai akhirat. Dan apa-apa dalam kuliah ini yang mungkin tersilap di mana-mana, terkasar di mana-mana, tersinggung di mana-mana, saya pun maaf dari Allah SWT, di Nabi SAW, dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wallahu rasu'ala, barakallahu fikum, aku luka laza tafa'azim li walakum. Kita akhiri kuliah kita dengan tasbih al-kafar dan suratul Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidina maulana Muhammad wa alihi. Allahumma arham jami'an wa tafraq bi tafsuma. Allahumma inna fihi wa da'ana a'udzuka min shururihim. Allahumma baddil shamlahum wa fariq jam'ahum wa shattit kama tawzazil dahzul samim kilabi. Ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya muzil kitab wa ya mujassa wa yazmal ahzab. Azimhu wa sallallahu alaihi wa sallam bismillahir rahmanir rahim. ربنا زدنا مسلما فمي أكرمك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك إليك المصير ربنا تقبل منا دعاءنا وسنا وعلمنا ولقاءنا وعملنا في هذه الليلة المباركة من شهر صفر المبارك إنك السميع العليم تب علينا يا مولانا تطور رحمنا فيها سبحانه وتعالى فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل كريم بلا يديها توفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.